Three, two, one. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam program 10 minit bersama kaunselor. Saya Hanis Nabila Rizlan, penceramah anda pada hari ini. Topik yang kita akan kongsikan ialah bunuh diri, mengapa wujudnya perasaan ini? Akhir kini semakin kerap terpampang laporan di dada akhbar semasa mengenai kejadian individu membunuh diri. Jika kita lihat 5 tahun kebelakangan ini, setiap tahun akan terdapat paparan kes bunuh diri yang melibatkan pelajar, suri rumah, suami isteri, lelaki, wanita, ahli perniagaan, penganggur, balu dan sebagainya, sehingga terdapat ibu atau bapanya yang melibatkan anaknya untuk membunuh diri. Kejadian membunuh diri ini dilakukan oleh pelbagai individu tanpa mengira usia, bangsa, jantina dan agama. Di peringkat global, bunuh diri merupakan antara 10 penyebab utama kematian di dunia dan penyebab kedua kematian bagi mereka yang berumur di antara 15 hingga 29 tahun. Bunuh diri boleh dimaksudkan apabila individu itu mengambil nyawanya sendiri dengan sengaja, secara sedar dan berniat untuk mati. Dia akan melakukan dengan pelbagai cara untuk mengakhiri kehidupan pelbagai cara. Sama ada terjun daripada tempat yang tinggi, minum racun, menyuntik racun ke dalam badan, mengambil ubat berlebihan, mengelak tangan sendiri, mengantungkan diri, melemaskan diri sendiri, membakar diri, menikam atau menembak diri sendiri dan pelbagai lagi. Apa yang penting ialah nyawanya mesti ditamatkan, kononnya itulah penyelesaian terbaik bagi dirinya. Umumnya, kehidupan seseorang individu sangat dipengaruhi oleh tahap kesihatan mental. Gangguan terhadap kesihatan mental merupakan punca utama yang mendorong individu bertindak untuk membunuh diri. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 2013 telah menjelaskan kesihatan mental sebagai satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Bagi individu yang sihat mental, mereka cenderung untuk menjalani kehidupan dengan harmoni serta dapat membentuk perhubungan yang baik dengan masyarakat dan persekitaran. Sebaliknya, bunuh diri pula adalah rentetan dari tekanan psikologikal yang mengalami satu keadaan yang mengejut dan tragik serta tindakan yang terdesak. Rata-rata individu yang membuat percubaan bunuh diri mengalami tekanan ataupun dipanggil distress yang sangat besar. Kebanyakan dari mereka telah melalui tahap tekanan yang tinggi dan melihat bahawa bunuh diri ini merupakan jalan akhir kepada penyelesaian tekanan atau masalah semasa yang dihadapi. Tingkah laku bunuh diri ini juga biasanya dilakukan oleh individu yang mengalami kemurungan yang tinggi, kelunturan semangat hidup dan kekecewaan yang besar. Terdapat pelbagai faktor mengapa individu memilih untuk membunuh diri. Antaranya ialah faktor kewangan, kemiskinan, tekanan jiwa, kecewa dalam percintaan, masalah keluarga, penyalahgunaan dadah, penyakit fizikal yang kronik, penyakit mental kronik seperti skizofrenia, kecelaruan kognitif dan tragedi kehidupan. Selain itu, terdapat faktor lain iaitu gangguan mental seperti kemurungan, iaitu merasakan diri mereka disisihkan, berasa sunyi dan tidak dipedulikan serta kecewa. Terdapat juga mereka yang menghadapi masalah hubungan bersama rakan di tempat belajar. Kegagalan akademik, kehilangan orang yang disayangi, ketidakmampuan individu itu menghadapi tekanan kehidupan yang dialami serta mempunyai sejarah bunuh diri dalam keluarga. Kita juga tidak boleh menafikan pengaruh nilai-nilai sekular yang cuba menyerap masuk tanpa disedari dalam kehidupan individu masa kini. Itu hanyalah sebahagian kes yang didapati dikenal pasti. Bagaimana pula dengan kes-kes terpencil yang tidak dilaporkan oleh media? Dalam Islam, kelakuan membunuh diri ini merangkumi membunuh diri dan cubaan membunuh diri. Hanya cubaan membunuh diri ini tidak semestinya membawa maut. Di Malaysia, bunuh diri merupakan satu bentuk jenayah di bawah Seksyen 309
dan siasatan dikendalikan oleh pihak polis. Terdapat banyak kesan bunuh diri yang dapat kita lihat yang boleh dikategorikan kepada kesan kepada individu, kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat, serta kesan kepada negara. Tidak banyak yang boleh dikatakan mengenai kesan bunuh diri apabila ia datang kepada individu itu sendiri. Hanya bahawa bunuh diri akan menjadi punca kehilangan peluang individu itu untuk menjadi pemimpin yang hebat, ahli keluarga yang berdikari atau ahli masyarakat yang berguna. Dengan bertindak kepada bunuh diri, individu itu telah mengakhiri kehidupan mereka secara tiba-tiba dan akibatnya tidak akan mengetahui nasib baiknya yang mungkin datang pada masa akan datang. Mereka juga akan memberi kesan kepada orang lain yang dekat dengan mereka seperti ahli keluarga dan rakan karib. Bagi kesan kepada keluarga, kematian mengejut seseorang ahli keluarga akan menyebabkan ahli keluarga yang lain menyesal dan sedih. Mereka akan sentiasa dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri kerana mereka tidak dapat menghentikan kematian ahli keluarga mereka. Sesetengah mungkin akan kemurungan dan juga boleh menjadi mangsa bunuh diri akibat mereka tidak dapat mengawal rasa bersalah mereka. Mencari cara untuk menghentikan kes-kes bunuh diri sepenuhnya seolah-olah agak mustahil. Tetapi, kita sekurang-kurangnya dapat mencari jalan untuk mengurangkan bilangan itu secara drastis. Salah satu cara untuk mencegah isu ini daripada berlaku adalah dengan mengambil bahagian dalam kempen yang memberi tumpuan kepada membawa kesedaran terhadap bunuh diri. Sebagai contoh, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia adalah hari kesedaran yang diadakan setiap tahun untuk membantu meningkatkan kesedaran kita mengenai topik bunuh diri. Dan biasanya mempunyai kempen yang menyumbang pada isu ini. Satu lagi cara yang baik untuk mengelakkan bunuh diri dalam kalangan pelajar daripada berlaku adalah dengan menggalakkan mereka untuk mendapatkan rawatan profesional. Rawatan yang dilakukan oleh seorang profesional boleh meningkatkan peluang mereka untuk mencegah bunuh diri dengan margin yang besar berbanding dengan orang biasa, kerana mereka mempunyai pengalaman yang baik dalam merawat pesakit yang bermasalah pada masa yang lalu. Adalah lebih baik juga untuk kita menemani mereka semasa proses pemulihan untuk memberi keselesaan kepada mereka. Jika kita berhadapan dengan individu yang berniat untuk membunuh diri, bawalah mereka ke tempat selamat agar mudah untuk mereka meluahkan masalah. Cuba yakinkan dirinya untuk berjumpa dengan kaunselor, pegawai psikologi, psikiatri untuk tujuan tersebut. Bercakaplah dengan mereka agar mereka dapat meluahkan perasaan. Jangan memandang remeh niat mereka untuk membunuh diri. Dan jadilah seorang pendengar kerana mereka sebenarnya ingin kita mendengar masalah yang dialami. Kesimpulannya, kes bunuh diri ini tidak boleh diabaikan, terutamanya apabila ia melibatkan golongan belia. Bunuh diri adalah isu yang berkait rapat dengan kesihatan mental individu. Pihak universiti harus memainkan peranan utama dengan mengambil berat terhadap tanda-tanda kemurungan yang ditunjukkan oleh pelajar, khususnya agar dapat dikesan dengan lebih awal dan boleh diberi rawatan dengan segera. Jika tanda-tanda ini dapat dikenal pasti, maka pelajar itu sendiri, keluarga atau masyarakat boleh merujuk, mendapatkan rawatan dan khidmat nasihat daripada kaunselor atau pakar psikiatri agar penyakit tersebut boleh disembuhkan dan tidak melarat sehingga mengakibatkan idea dan pemikiran yang berkecenderungan untuk membunuh diri. Setiap individu perlulah peka terhadap kesihatan mental diri, rakan sebaya, keluarga, jiran tetangga serta komuniti setempat agar semua dapat hidup harmoni dengan menyalurkan segala tekanan yang dihadapi pada tempat dan cara yang betul. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.